Hai Ampa, Assalamualaikum. Okey, untuk cerita hari ini, saya nak ceritakan kat Ampa tentang satu lagi kisah berkaitan dengan penghantaran jenazah. Dan cerita ni berlaku di ibu kota, maksudnya di Kuala Lumpur. Dan jenazah ni tadi adalah orang Pulau Utara ni, di mana lepas dia masukkan ke ward, lepas tu dah duduk sana beberapa hari, dia meninggal dunia di sana. Dan manakah kampung halaman dia ni di belah utara ni, dia terpaksa dihantar pulang ke sini. Dan seorang nurse ni ataupun misi dah pun memaklumkan pada dua petugas yang mana mereka selalu buat urusan penghantaran jenazah ni untuk ready lah ataupun bersedia nak hantar jenazah ni tadi pulang ke utara. Utara belah mana? Tak perlulah cik ceritakan. Okey. Jadi mereka dua orang ni pun yang bolehlah kita namakan dia Adam dan juga Luqman. Dia orang ni memang tak banyak langsung soal sebab dah memang tugas mereka tahu kerja mereka pun prepare juga apa-apa dokumen yang perlu mereka bawa. Dan mereka sejujurnya tak pernah ambil tahu pun jenazah tu jenazah siapa dan apa sebab kematian dia ke apa. Mereka hanya menjalankan tugas mereka, hantar sahaja agar selamat dan jenazah tu dapat dikebumikan dengan sempurna. Okey. Cuaca hari tu memang cantik. Orang kata elok, cerah, tak ada masalah apa, tak ada hujan, tak mendung apa, elok je. Jadi mereka pun bertolak lah daripada KL nak ke utara. Mereka pun sepanjang perjalanan tu sembang macam biasa. Apa? Hang cerita kisah aku cerita kisah hang. Lepas tu sewaktu mereka ni dah melepasi bandar Taiping ataupun satu tempat ni, tiba-tiba hujan ni turun dengan lebatnya. Turun dengan lebat dia sampai mereka terpaksa berhenti sekejap kerana terlalu bahaya untuk mereka teruskan perjalanan mereka tu sebab tak nampak apa. Dengan angin yang kuat dan ribut yang terlalu kuat ni, jadi memaksa mereka terpaksa berhenti di R&R yang terdapat berdekatan dengan panak tu ataupun tempat tu. Maksudnya mereka berhenti lasat, mereka pun lepak dalam van jenazah tu dan mereka pun sembang-sembang. Nak makan tak boleh, apa pun mereka tak beli lagi, mereka tak bawa, tak prepare untuk nak makan hari tu sebab mereka ingat urusan mereka ni takkan diganggu oleh cuaca hujan. Jadi mereka pun terpaksa lah duduk dalam kereta tu ataupun dalam van jenazah tu sampailah mereka rasakan mereka boleh teruskan perjalanan mereka. Time tu, masa tu dah nak dekat senja, tau tak apa. Jadi mereka pun teruskan perjalanan mereka sambil mereka duduk sembang tentang benda yang kehidupan mereka lah antara mereka dua. Jadi sampailah dekat yang nak masuk ke kampung jugalah, dah tak masuk lagi tapi jalan tu menuju ke kampung. Tiba-tiba mereka dalam hujan, yang keadaan masih hujan ni, mereka nampak seorang perempuan sedang berjalan sambil pegang payung. Dan si Adam dengan Luqman ni rasa kesian kan. Mereka pun berkira-kira sebetulnya nak berhenti ke tak berhenti, tapi naluri hati mereka ni sebagai manusia rasa kesian dan tak dapat nak tengok keadaan tu. Dan si Adam ni pun kata dekat Luqman, "Man, hang cuba pelawar kakak tu ataupun wanita tu nak tumpang kita. Aku tak sampai hati dah tengok dia jalan dalam hujan ni, lagipun dah nak gelap," dia kata
kata Adam. Luqman pun, betul juga. Tak apa. Set lagi hang berhenti dekat sebelah dia. Aku akan cuba semawa ataupun pelawa dia tumpang kita. Dan Adam pun berhenti betul-betul sebelah dengan wanita yang duk jalan ni. Dia pun berhenti. Kak, Assalamualaikum. Perempuan tu berpaling. Salam tu tak dijawab. Kak nak pergi mana ni? Kalau kau nak tumpang, kami boleh tolong hantarkan. Dia kata. Perempuan tu senyum. Mainlah, hujan lebat ni. Lagipun bahaya kau nak jalan seorang-seorang. Tapi saya nak bagi tahu kat kau. Kalau kau nak tumpang, kau terpaksa duduk kat sebelah jenazah. Sebab kami dalam urusan ni, urusan penghantaran jenazah ke kampung dia. Boleh ke kak? Tanya si Luqman. Perempuan tu terus mengangguk. Dia tak cakap banyak. Dia tak menunjukkan rasa dia takut ke apa. Dia terus setuju. Dan mereka ni pun segeralah pokokkan pintu untuk perempuan ni masuk. Dan mereka kan teruskan perjalanan mereka. Bila dia dah masuk tu, dia kata, maaf ya kak, harap-harap kau tak takut lah. Kata si Luqman ni sambil nak buat lawak lah. Dia kata, kami ni dah biasa dengan jenazah ni. Perempuan ni macam biasa, dia cuma tersenyum. Nanti kalau nak sampai, kau bagi tahu nak. Sambung Adam pula. Sebab saya tak berapa pandai sangat kawasan ni. Okey. Perempuan tu cuma jawab, dia cuma macam tu. Dan dalam masa mereka duduk menuju ke arah destinasi dia yang mereka nak pergi tu, perempuan ni hanya membisu, tak cakap apa. Apa-apa kali dah mereka cubalah buka topik lah, nak macam nak buang masa mereka. Mereka nak bersembang dengan perempuan tu. Perempuan ni hanya tersenyum. Walaupun mereka ni buat keluar macam-macam cerita, dia tersenyum saja. Dia hanya duk lap-lap baju pakai tu dengan selendang. Dia macam hidup dalam dunia dia. Dia buat seolah-olah Adam dengan Luqman ni tak wujud. Kemudian sampai dah nak dekat satu lorong ni, dia kata, berhenti, dah sampai. Dia kata, rumah saya dekat je dengan tu. Itu si Adam pun berhentikan van. Kemudian Luqman pun turun untuk nak bukakan pintu. Masa tu keadaan masih ada hujan rintik-rintik lah, tapi tak lebat dah. Alhamdulillah, hujan pun dah berhenti. Dia kata, jalan baik-baik tau kak nah. Kami nak teruskan perjalanan kami. Dekat juga kak duduk dengan rumah yang kami nak hantar jenazah ni, kata si Luqman. Sebab dah tak jauh mana ni, dekat-dekat sini lah. Dia kata, terima kasih sebab hantar saya sekali lagi. Kalau tak ada hampa, tak tahulah macam mana saya nak balik, kata perempuan tu. Dan dia pun berlalu pergi. Sebetulnya si Luqman dan Adam ni tak fikir pun kebetulan yang jarak rumah perempuan tu dengan jenazah tu hampir. Jadi dia pun tekanlah pedang minyak untuk nak pergi ke rumah arwah yang dia nak hantar ni. Dan maksud dia pas sampai tu, keadaan dekat kawasan halaman rumah dia penuh dengan kenderaan dan ramai orang juga duduk kat luar tu. Mereka pun dah sampai kat sana. Jenazah tu tadi mereka usung dan bawa masuk ke dalam rumah. Lepas tu hampa, si keluarga jenazah ni pun mereka tengok yang ada beberapa ahli keluarga ataupun waris daripada jenazah ni tadi. Mereka nak pastikan yang betul-betul yang tu jenazah saudara mereka. Mereka pun selepas jenazah tu diletakkan, mereka pun buka ikatan untuk nak tengok wajah arwah
untuk tatapan kali terakhir sebelum dia nak dikebumikan malam tu juga. Masa tu si Luqman dengan Adam masih duk ada kat situ lagi. Dan alangkah terkejutnya mereka dua orang ni apabila mereka tengok wajah jenazah ni saling tak tumpah, sama seperti mana perempuan yang tumpang van jenazah mereka tu tadi. Memang sama. Kalau seorang ni mungkinlah kata salah orang, tapi dua-dua orang ni memang pasti yang tu lah wanita yang tumpang mereka tadi. Dan serta-merta si Luqman ni dia jadi macam menggigil. Dia menggigil dan dia terus pegang tangan si Adam, tapi masih duk buat macam kontrol, kata dia ni steady lah. Okey, dia seolah-olah tak percaya dengan apa yang dia dah lihat sepanjang dia kerja dan menguruskan jenazah selama ni. Dia tak pernah berdepan dengan keadaan yang macam ni. Rasanya dia nak je lari keluar terus daripada rumah keluarga jenazah tu tadi. Nafas dia tu tiba-tiba jadi macam sesak. Dia cuba nak menenangkan diri dia. Dia tengok wajah si Adam pun pucat juga macam dia. Dan mereka pun tak menunggu dengan lama. Mereka pun terus uruskan dokumen-dokumen yang mereka dah bawa tu. Mereka serahkan pada keluarga si mati, termasuklah barang-barang milik arwah ni, barang peribadi dia yang mereka bawa daripada hospital dan diletakkan dalam satu bekas. Dan si Adam dan si Luqman ni pun meminta diri untuk nak balik ke KL ataupun Kuala Lumpur. Okay. Sekali lagi mereka terpandang satu benda yang menakutkan. Okey, sebab saja mereka ni masih duk mencongok-congok apa sebenarnya yang dah jadi ni hari ni. Betul ke ataupun macam sekadar mainan fikiran mereka ke atau macam mana. Si Adam ni tadi dia masuk dulu dalam van tu dan dia pun start lah enjin dan ambil masa untuk sekejap dan dah kereta tu sebab si Luqman masih belum masuk. Dia masih duk sembang dengan waris yang ada dekat tangga rumah jenazah tu. Jadi dia pun tunggulah Luqman ni. Tiba-tiba dia nampak wanita yang sama tumpang dia tadi ada dekat muka pintu sambil duk merenung ke arah dia. Serius sampai Adam ni tadi serta-merta jadi menggigil dan jadi takut. Dia menundukkan pandangan dia, tak berani nak bertentang mata. Dia tak tahu apa dia nak cakap dan lidah dia seakan-akan keluar. Kemudian si Luqman ni tadi terus buka pintu dan masuk dalam van. Dia kata, "Dam, jomlah kita balik." Tapi tak ada respon atau reaksi balas daripada Adam. Luqman pun tepuk-tepuk lah. Adam, jomlah. Tapi mata si Adam ni masih melihat ke arah pintu rumah tersebut. Jadi Luqman ni pun tengoklah apa yang si Adam ni tengok. Apabila dia tengok, dia pun nampak apa yang Adam ni nampak. Stop mata dia pun sama jadi takut. Dia pun macam serba tak kena. Kemudian dia pegang lengan si Adam ni tadi. Barulah si Adam ni dapat macam sedar. Kemudian dia buat istighfar banyak kali, istighfar. Dan si Adam ni cuba mengumpulkan kekuatan yang ada dalam diri dia untuk nak pusingkan
kenderaan yang mereka bawa ni untuk mereka nak balik. Kemudian si wanita ataupun perempuan ni angkatkan tangan sambil melambai-lambai ke arwah mereka dalam keadaan tersenyum. Dengan jelas kedua-dua mereka ni nampak lah perempuan tu duduk lambai-lambai kat mereka. Dia ni macam seolah-olah mengucapkan terima kasih sebab Adam dengan Luqman ni menghantar dia ataupun membawa jenazah dia balik ke kampung halaman dia. Betul tak? Dan sejujurnya juga si Adam dengan Luqman ni rasa betul ataupun rasa beruntung juga mereka ni ditunjukkan dengan keadaan perempuan tu ya seperti manusia lah, maksud dia dalam wujud dia seperti manusia. Mujurlah dia tak tunjuk dalam keadaan muka dia yang menggerikan ataupun mereka bayangkan lah kalau hantu ni mestilah seram kan. Nasib baik lah wujud dia tu atau dia tunjuk keadaan diri dia tu seperti manusia. Kalau lah dia tunjukkan keadaan muka yang macam menggerikan, rasanya mau mereka pingsan dekat situ. Okay, serius muka dua-dua orang ni pucat lesi, bulu roma mereka pun masih menegak sebab tu mereka keluar daripada lorong kawasan rumah jenazah tu. Sepanjang jalan balik mereka tak cakap banyak, cuma dia masing-masing cuba nak playback balik apa yang dah jadi dan masih duk berkira-kira adakah benda ni betul ke tak betul ke. Dan tiba-tiba si Luqman ni cakap, Dam, hang rasa yang tumpang kita tu tadi perempuan yang sama juga ke yang meninggal tu? Adam hanya mampu lihat ke arah Luqman sambil dia tak boleh nak jelaskan apa-apa sebab dia sendiri tak tahu. Okay? Dan begitulah cerita dia. Cerita ni adalah kisah benar. So, hampa boleh dinilaikan sendiri sejauh mana kebenaran dia. Sebetulnya kalau betul-betul untuk urusan punya penghantaran jenazah ni memang banyak orang akan berdepan dengan keadaan-keadaan yang agak menyeramkan. Okay? Hampa boleh tolong klik subscribe, apa boleh komen banyak-banyak, dan apa boleh like. Okay, next time cik akan cerita-cerita lain pula. Okay, apa? Bye, Assalamualaikum.